Alhamdulillah. Masih bertenaga ke? Alhamdulillah. Dah sarapan belum? Sahur. Bunyinya sayu-sayu je Ustaz. Tapi saya yakin ada. Ada. Baiklah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini di dalam program Sembang Santai Raya bersama tetamu khas kita yang kita bawakan dari Ipoh. Jauh ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan? Setakat ni perjalanan alhamdulillah saya gerak sebelum subuh tadi. Kemudian dekat-dekat dengan sahur tadilah dalam pukul 6. Alhamdulillah tadi sampai awal sikit, dalam pukul 10 saya sampai. Waktu saya tengah rehat-rehat dalam kereta tu, tiba-tiba ada satu amoy buka kereta saya. Dia nak duduk kat sebelah saya. Saya kata, hampir-hampir saya tak datang sini dah, nak bawa balik dia tipu. Alhamdulillah, rezeki Ramadan. Risau. Tapi songkok tak tercabut tadi ya. Alhamdulillah. Masa dekat lagi. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi pejam celik kita dah sampai ke separuh Ramadan. Kejap je masa. Nak raya ni tak lama lagi Ustaz. Ya betul. Jadi persiapan raya macam mana Ustaz? Setakat ni persiapan raya sama macam tahun lepas. Baju raya tim Bulan Bintang atau tim Elra? Belum lagi. Agak-agak lambat kita online ni. Online. Zaman kita nak online ni kan. Yalah. Jadi sebenarnya Ustaz, kita ni sembang pasal baju raya sebenarnya ada tujuan, ada sebab. Baik. Sebab hari ni kami semua ni Ustaz nak dengar perkongsian daripada Ustaz mengenai sambutan Aidilfitri, macam mana nak meraih keberkatan dalam sambutan Aidilfitri. Jadi Ustaz, saya tengok muka-muka hadirin kita, muslimin, muslimat, semua muka dah tak sabar dah bila sebut tentang raya ni. Jadi saya rasa saya minta tuan-tuan, puan-puan fokus, mata tu celik. Ni 11.30 ni waktu-waktu kritikal ni. Okey, kalau menguap tu tutup sikit, okey? Tak apa, siapa yang menguap ataupun tertidur kita tutup je dengan tasbih kafarah. Dia orang lagi suka kan? Okey, baiklah. Jadi Ustaz, kita teruskanlah kepada program kita Sembang Santai ni. Jadi Ustaz, seperti mana yang kita maklum, bila sebut tentang Hari Raya ni, seluruh umat Islam, lagi-lagi dekat Malaysia ni, memang sangat-sangat dinantikan. Dengan asbab Hari Raya ni, kita beli baju baru, warnanya warna-warni, purple. Saya dengar tahun ni tema dia orange. Saya dengar lah. Bridge orange. Saya tahu orange je. Bridge orange tu macam mana? Saya pun tak tahu. Orange bata. Batu bata tu. Itulah. Warna-warni, waktu ni jugalah kita dapat jumpa dengan sepupu sepapat, sanak saudara di kampung. Kadang-kadang sebahagian tu setahun sekali je jumpa. Waktu ni lah waktu Hari Raya. Kan? Juadahnya yang pelbagai. So suasana Hari Raya tu sangat-sangat seronok. Ya. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, sebenarnya Hari Raya ni apakah sejarah di sebalik pensyariatan Hari Raya ni Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan murah rezekinya, mudah jodohnya. Macam tak amin ni. InsyaAllah moga-moga kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Azman, pengurus besar, tidak lupa juga kepada perempuan pengurus besar dan yang lain, insyaAllah. Sahabat Koop ya. Tidak lupa juga kepada sahabat saya yang berada di sebelah kanan saya, saudara Luqman
Dulu kami belajar sama-sama, alhamdulillah. Tapi saya senior lah, dia junior. Alhamdulillah saya dah bekerja, dia pun dah bekerja, dan alhamdulillah dapat bertemu dengan tuan-puan pada kali ini. Saya syukur sangatlah. Jauh saya datang daripada Ipoh untuk sama-sama memeriahkan lagi majlis kita pada kali ini. Moga-moga tuan-puan boleh terimalah kehadiran saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, disebabkan kita dah masuk jam 11.32, jadi kalau ikut kita start pukul 11, tapi kita dah terlewat sedikit atas faktor kerana mungkin jam dan sebagainya. Tapi tak apa, saya ada sikit pantun untuk tuan-puan semualah. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lagi. Oh. Ikan siakap, ikan senangin banyak cakap masuk. Boleh sambung tu, kira faham lah tu ya. Baik, kalau kita bercerita mengenai Hari Raya Aidilfitri ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bercerita mengenai istilah Aidilfitri itu pun kita dah boleh faham dah di mana asal usul cerita daripada ataupun sejarah di sebalik Aidilfitri. Iaitu Aid al-Fitri merujuk kepada kembali ataupun ada ya'ud dalam bahasa Arab kan. Dia merujuk kepada kembali kepada makan ataupun futur. Kalau bahasa Arab kita panggil futur atau fitri, ataupun makna yang seterusnya kata para ulama adalah fitrah, kembali kepada asal kejadian kita, iaitu suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita akan terpisah daripada hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun ada di kalangan kita yang cuba memutuskan hubungan dia dengan Tuhan, tapi memang dia takkan terlepas. Buktinya setelah dia mati, pasti dia akan kita panggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma dalam konteks Aidilfitri ni dia ada dua. Dari sudut yang zahir ni, daripada sudut fizikalnya, kita panggil kembali kepada makan ataupun kembali kepada fitrah kita, ataupun kita panggil biasa kalau orang kita, orang Melayu, pulang ke kampung, kembali ke kampung, berjumpa sanak saudara dan sebagainya. Dia ada kaitan di situ. Kalau dalam bahasa rohaninya, iaitu kita kembali membawa diri kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kembali kepada rahim. Nak masuk balik rahim ibu tak boleh lah. Mustahil lah kan kita nak kembali ke alam roh. Tapi jangan risau, kita akan melalui proses itu kembali ke alam akhirat itu bila sampai ajal dia kan, bila dah sampai waktunya kan. Sebab tu di kalangan kita, kita tak tahu siapa yang kembali dulu. Pernah tanya tak kat kawan-kawan, antara aku dengan kau siapa pergi dulu? Sekali-sekala sembang lah, macam serius je kan. Baik, jadi ialah kita tak tahu siapa yang akan kembali dulu. Tapi yang penting, kalau hari raya, masing-masing akan kembali ke kampung. Siapa kat sini tak ada kampung? Angkat tangan. Tak ada kampung? Orang KL? Sudah. Dia bandar. Dia bandar. Balik ke bandar. Baik. Cakap Perak sikit ya. Siapa orang Perak sini? Angkat tangan. Ramai. Baik. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, jadi memang itulah dituntut di dalam memahami makna Aidilfitri itu adalah yang benar-benar yang kita inginkan. Makna daripada Aidilfitri itu adalah kembali pada fitrah kejadian kita, iaitu satu orang hamba Allah dan satu orang yang bersifat manusia. Jangan membiarkan nafsu kita berlebihan sampai kita bersifat seperti kebinatangan, ataupun nafsu kita terlalu hebat sangat sampai jadi malaikat. Bila orang ajak makan tak mau, orang ajak pakai baju warna merah tak mau, pakai baju hitam tak mau, pakai tudung tak mau, semuanya tak mau. Habis nak duduk kat mana? Duduk kat gua, duduk dia. Tak ada, kita bukan begitu. Waktu kita makan, kita makan. Waktu kita menahan diri daripada makan, kita tahan diri. Ada satu kisah tuan-puan dirahmati Allah, di Jepun, dia orang buat satu rancangan TV, Ustaz Luqman. Kita kalau rakan-rakan panggil Luqman apa dia? Ustaz. Oh, Ustaz. Saya panggil dia ulama. Okay, adik junior lah. Okey, baik. Di Jepun dia orang buat satu berita mengenai apa? Dia nak komen sikit berkaitan dengan orang Islam ni, kenapa dia puasa kan? Kenapa dia puasa? Boleh ke dia bertahan tak makan tak minum dalam masa 13 jam macam kita di Malaysia? Lebih kurang 13 jam kalau kita start daripada sahur sampai lah berbuka saat lagi nanti. Dengan saat lagi tu macam dekat je kan. Jangan risau, makan sebelah tu je. Baik. Jadi dia orang cakap, "Hui, hebatlah orang Islam.
walaupun tak makan, tak minum, tapi boleh datang bekerja, cari rezeki. Dia orang ni tak mati-mati ke kalau tak makan? Dia orang sampai pelik. Dia orang nampak kita ni luar biasa tau. Tapi kalau kita tak nampak kita ni luar biasa, rugilah. Jadi kita kena nampak. Dia orang sendiri nampak, betul, dia orang tak makan, tak minum. Memang ini satu benda yang sangat luar biasa orang Islam. Salah satu dia, setiap bulan Ramadan dia orang akan berpuasa, tak makan dan tak minum. Hebat. Benda yang kedua yang luar biasa, dia kata apa? Orang Islam ni walaupun dia puasa, dia tetap gemuk. Itu lain cerita pula kan. Itu masalah yang dia orang nampak. Jadi kita kena jagalah tuan-tuan. Tak maaf lah, saya cerita apa yang dia orang cerita balik lah. Okey, baik. Apa pun, sebenarnya Aidilfitri ni sejarah dia adalah berlaku ketika mana Allah perintahkan para sahabat dan Rasulullah dan para sahabat berpuasa, dan perintah puasa itu pula berlakunya peperangan Badar. Okey, jadi di atas kemenangan daripada peperangan tersebut, lalu Allah hadiahkan Aidilfitri ini sebagai satu sambutan hari raya kepada umat Islam, tanda di atas kemenangan, di atas dua perkara. Yang pertama, kemenangan ketika peperangan Badar, iaitu melawan musuh, sehingga kan para sahabat ketika solat Aidilfitri dalam keadaan luka-luka, masih basah lagi luka-luka mereka ketika mendirikan ibadah solat Aidilfitri. Dalam masa yang sama, kita meraihkan kemenangan kita di dalam melawan hawa nafsu dan menundukkan hawa nafsu ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu di antara target puasa kita ni adalah untuk merendahkan nafsu yang berlebihan, yang melampau. Sebab hari ni kita lihat, kita berhadapan dengan satu zaman yang kita lihat manusia ni nafsu dia melampau. Okey, sangat melampau. Baru-baru ni viral satu kisah, kalau tuan-tuan lihat, satu orang ibu, dia ada seorang anak. Dia sanggup tinggalkan anak itu hampir lebih daripada 1 minggu, 7 hari. Umur dalam beberapa bulan mungkin boleh berdiri sikit dan sebagainya lah. Ni kita panggil nafsu melampau kan. Sebab nak hiburkan diri sendiri, nak berseronok, dia tinggalkan anak tersebut dalam keadaan 7 hari tanpa makan, tanpa minum. Sehingga kan anak tu menangis sekian sampai terberak-berak untuk menahan diri daripada untuk terus hidup. Dia terpaksa makan najis dia sendiri. Kesian. Ni kita panggil apa? Manusia jenis apa? Nafsu yang jenis macam mana? Dia sanggup, padahal dia boleh serah pada jiran, contoh tolong tengok-tengokkan, bagi upah sikit. Kalau setakat dia pergi jalan-jalan tepi pantai, ada duit, takkan nak bagi anak tu makan sikit, tak boleh kan. Tapi kita lihat hari ni kita duduk di satu zaman yang begitu sangat melampau. Dan baru-baru ni pun juga kita lihat, kita nak cerita pun rasa malu sebenarnya. Yang saya cerita yang pertama ni di negara luar, yang kali ni negara kita kan. Bila kita cerita macam-macam kisah mengenai orang yang memiliki nafsu binatang dan melampau ni kan. Lalu Allah datangkan syariat puasa ni sebenarnya nak merendahkan nafsu melampau ni tadi, supaya kita tak buat bukan-bukan. Hari ni kita dengar macam biasa, macam benda tu tak ada apa. Seorang cikgu bercinta dengan dengan anak murid dia umur 18 tahun, padahal ada anak 5. Kita pun dengar semacam aduh, sedih ya. Sedih kan. Macam tadi pun sama. Padahal suami kat belakang, dia nak masuk kereta saya. Hai, tak boleh, ya Allah. Contoh. Padahal suami dah dekat sebelah. Sebelum dia berpisah tu, dia sempat lambai saya. Astagfirullah. Saya kata dalam hati, suami kat sebelah tu. Dia lambai saya. Saya kata, dia lambai, nak lambai balik. Nak buat keputusan. Aduh, sudah. Baik, jadi target besar bila kita berpuasa ni sebenarnya nak melatih diri kita ataupun membawa diri kita berada di satu turning point sebagai sifat kehambaan dan sifat kemanusiaan yang benar, supaya kita jadi orang yang lebih baik dan lebih hebat, yang ada peri kemanusiaan dan ada sifat kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situlah cerita di sebalik, dan umat-umat terdahulu dia orang pun puasa. Tapi kalau kita puasa macam umat terdahulu, kita tak boleh buat lah. Cuba bayangkan dia orang berbuka puasa hanya antara maghrib dengan isyak tu. Lepas isyak tu kena puasa balik. Cuba bayangkan. Ada yang sanggup buat macam ni? Selama ni bulan puasa dah 15 hari dia buat macam tu, Tuhan kat tangan. Kalau boleh buat hebat. Tuan Azman buat begitu ke lepas buka tu? Okey, ada murid. Belum lagi buat. Baik. Tapi benda ni sangat luar biasa. Okey, baik. Jadi apa yang sebenarnya kita nak dapat daripada
pensyariatan puasa ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak didik umat manusia ni, umat Islam ni jadi orang yang lebih hebat. Akal dia besar, jiwa dia besar, tindakan dia besar. Dia tak boleh biasa-biasa. Lagi-lagi kita masih muda, yang depan saya ni semua muda-muda. Kiranya semua muda lah, sebab saya nampak muda. Tuan Azman pun muda dan semua muda, insya-Allah. Baik, saya doakan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sangat kagum dengan orang yang memiliki akal yang besar, jiwa yang besar dan tindakan yang besar. Kerana apa? Dia macam Sayyidina Osman lah. Sayyidina Osman ni satu sahabat Nabi. Satu hari dia lihat, ini cerita macam mungkin ada kaitan dengan co-op dan sebagainya kan. Sayyidina Osman ni dia ada satu pemikiran, dia tengok orang susah, dia akan bantu. Ini sifat yang kena ada dekat semua organisasi, terutamanya organisasi kita lah. Baik. Dia kata apa? Satu hari dia nampak ada satu peniaga, dia jual kurma busuk, dah hampir busuk lah. Jadi sebab dia kesian, dia kata tak apa, aku beli dengan harga yang asal, aku tak ambil diskaun pun, berikan. Niat dia asalnya untuk apa? Untuk membantu sahaja, untuk melariskan jualan tu tadi. Tiba-tiba dalam beberapa hari kemudian datang satu kabilah yang besar daripada luar negeri untuk membeli kurma-kurma busuk untuk menyembuhkan penyakit yang berlaku, yang sedang menular di negeri tersebut, dengan bayaran 10 kali lipat. Oh subhanallah. Nak bagi tahu bila akal besar, akal kita ni besar, niat kita nak membantu dan mengembangkan, jadi Allah akan mudahkan dengan jalan begitu. Dengan kurma busuk, cuba bayangkan. Maksudnya memang kalau Allah nak jadikan orang tu satu orang yang luar biasa, beginilah tindakan dia. Jadi nak bagi tahu di sini tuan-tuan dirahmati Allah, memang puasa ini dia mengajar kita tentang walaupun tak makan, tak minum, kita memiliki akal besar, jiwa besar dan tindakan yang besar. Maksudnya nak bagi tahu dekat kita apa dia tuan-tuan dirahmati Allah. Bila kita masuk hari raya nanti, kita bukan macam orang biasa lah. Kita keluar seperti orang yang tiada dosa, tiada kesalahan. Bahkan kita memiliki satu disiplin yang luar biasa dalam hidup. Itu sebenarnya. Mungkin itu sebahagian daripada mukadimah soalan yang pertama. Sebelum saya habiskan, saya serahkan kepada moderator. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan pantun. Hati-hati memilih ilmu, tersalah pilih rosaklah kalbu. Hati-hati memilih guru, tersalah pilih binasa agamamu. Hati-hati memilih makanan, tersalah pilih binasa badan. Hati-hati memilih rakan, tersalah pilih menjadi lawan. Ni berapa ramai tak kahwin lagi angkat tangan? Ada pantun ni, ada pantun. Oh ramai, okey baik. Hati-hati memilih suami, hati-hati memilih isteri, tersalah pilih menggigit jari. Hati-hati memilih suami, tersalah pilih bengkak mata kiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya tak ada pantun lah nak balas. Terkedu. Okey, insya-Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz, penerangan yang sangat jelas. Kita pun tahu, dapat ilmu yang baru bahawa Aidilfitri ni salah satu hadiah daripada Tuhan untuk kita umat Islam. Kalau kita yang sekarang ni, hadiah setelah berjaya berpuasa selama 1 bulan. Kalau yang para sahabat dulu berjaya menang dalam perang Badar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baiklah Ustaz. Seterusnya, seperti mana yang kita tahu, minggu depan insya-Allah kita akan masuk 10 malam terakhir. Ya betul. Jadi biasanya kita ni umat Islam, 10 malam terakhir ni bagi kita adalah macam ibarat masa tambahan untuk kita all out segala ibadah kita, all out juga untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi kita ni di Malaysia ni, semakin nak dekat masa tambahan tu, sebenarnya semakin dekat dengan raya, maka persiapan pun makin rancak. Misi mencari Lailatul Qadar bertukar menjadi mencari Lailatul Qamdar. Kita ni kadang-kadang memang tak boleh lari nak daripada kesibukan, nak bersiap raya. Kadang-kadang ada yang menerima tempahan kuih raya, terima tempahan baju, langsir. Kadang-kadang rumah tu direnovate sebab apa? Sebab nak raya.
Jadi nak katanya kita ni di Malaysia kebiasaannya secara lazim memang sibuk. Jadi Ustaz, macam mana kita nak pastikan kita ni tidak alpa, tidak lalai mencari Lailatul Qadar, nak all out ibadah pada 10 malam terakhir, tapi dalam masa yang sama kita pun dapat tempahanlah lubuk rezeki orang kata. Ya, baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Ayat ini menjawab persoalan tu tadi, iaitu kita berhadapan dengan satu waktu yang luar biasa, kelebihan yang Allah berikan. Sebelum kita masuk Ramadan, kita doa, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Sekali bila dah sampai, ini cabaran kepada kita kan. Bagaimana tindakan kita, yang macam mana kita sebutkan tadi, adakah lebih baik ataupun kurang baik, ataupun seperti takut yang lama, masih tak boleh terima kenapa Ramadan datang, masih rasa berat nak puasa, masih rasa berat nak beribadat, nak bekerja di bulan Ramadan dan sebagainya. Ini satu cabaran bagi kita lah sebenarnya. Jadi dalam Al-Quran ni Allah kata apa? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan terlalu kita terkesima dengan perhiasan dunia yang boleh membawa kita kepada kerugian. Kerugian yang dimaksudkan di sini adalah sama ada kerugian dunia ataupun akhirat. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kita jadi orang yang terlalu lalai sehingga kan kita tak dapat bahagian akhirat kita. Yang lebih teruk siapa? Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kita orang Islam kalau diberi pilihan, dia tak ada pilihan yang kedua tau. Sama ada, contoh soalan saya berikan pada tuan-puan, kalau Allah diberikan kejayaan antara kejayaan dunia dengan akhirat, tuan-puan nak pilih yang mana? Siapa yang nak pilih kejayaan dunia sahaja? Cuba angkat tangan. Yang nak ambil kejayaan akhirat, cuba angkat tangan. Assalamualaikum. Ada orang kat sini? Okey, ada. Okey, baik. Pilihan yang ketiga, saya buka. Siapa yang nak kejayaan dunia dan akhirat, angkat tangan. Wah, hebat, bagus. Jadi orang beriman ni dia kena begitu. Dia tak boleh satu je. Dunia dengan akhirat dia kena berjaya. Dia kena pulun habis-habis. Sebab tu Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang luar biasa, satu orang peniaga, dan juga dia satu orang yang zuhud. Dia cakap apa? Kami hidup di zaman Rasulullah, kami diajarkan tentang menguasai dunia dan akhirat secara seimbang. Kuasai betul-betul. Kalau kaya, biar kaya gila-gila. Kalau miskin, ala-ala miskin, baik miskin gila-gila. Ala-ala miskin. Sahabat Nabi miskin tu sampai geletar badan tengah solat, pingsan. Tu namanya Abu Hurairah. Kalau zuhud, miskin gila-gila, tapi tetap beriman pada Allah kan. Sebab dia tahu melalui jalan tu dia boleh masuk syurga bila dia sabar terhadap ujian dunia tu. Ada sahabat Nabi dia kaya gila-gila, sampai sekarang harta dia tak habis. Kita miskin pun tak, kaya gila-gila pun tak. Kita nak duduk kat mana? Kita masih ada diberi pilihan kan. Baik. Jadi bila kita bertembung dengan 10 malam yang terakhir ni, tuan-tuan dirahmati Allah, kita masih ada komitmen, kita ada tugas kita dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita tak terlepas juga mendapat kelebihan yang sama sebenarnya kalau kita nampak peluang tu tadi. Sebab tu target kita bila kita masuk bulan Ramadan ni bukan kita nak jadi lebih baik daripada orang. Aku nak jadi lebih baik daripada bos, aku nak jadi lebih baik daripada Luqman. Tak. Paling kurang kita jadi lebih baik daripada kita yang tahun lepas, itu pun sudah memadai. Kata-kata ni riwayatnya daripada mana Ustaz? Daripada Instagram. Saya jumpa kat Instagram. Saya suka dengan ayat ni kan. Okey, dia kata apa? Kita ni setiap hari kita bercita-cita untuk jadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. Bukan kita nak berlumba-lumba sangat pun nak jadi lebih baik daripada orang lain. Mungkin orang tu je dah melalui kesusahan yang panjang, lalu sebab tu dia berada di posisi yang lebih baik sekarang ini. Tapi kita tak melalui kesusahan apa lagi, lalu kita laluilah. Paling kurang kita jadi lebih baik daripada semalam. Kalau tahun lepas tak puasa 30 hari, teruk sangat. 30 hari tak puasa. Paling kurang tahun ni berusahalah untuk puasa penuh, macam tu misalnya contoh. Kalau tahun lepas kita buat kerja halal balai, tahun ni paling kurang kita buat kerja yang lebih baik, kita
kita jaga masa dan sebagainya. Baik, jadi kita akan berhadapan macam ni kita nak buat persiapan. Sebenarnya mudah. Bila kita masuk bulan Ramadan ni, kita nak dapat keberkatan di dalam bulan Ramadan ni tadi. Nanti kita akan bincangkan mengenai keberkahan ni. Paling kurang kita jaga beberapa perkara di dalam bulan Ramadan. Jangan paksa sangat diri kita untuk push diri kita sampai lah kali kita yang pengsan kan. Tak sampai penghujung kita dah berhenti. No, kita bukan begitu. Sebab tu saya tak suka orang yang suka push-push sangat ni. Lah kali dia yang syahid awal. Mati awal kan. Sebelum mati dia dah mati dah. Kita tak amat. Kita nak jadi macam Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Sayyidina Osman ni walaupun dia dah mati, amal dia tetap berjalan, pahala dia tetap berjalan. Kita tak mau jadi kita hidup tapi amal kita mati. No. Orang kata kita gah dengan nama kita kan. Kita gah dengan diri kita. Lah kali orang tak nampak pun kita buat jasa apa, kerja apa. No. Biarlah kehadiran kita tu walaupun nampak tak nampak, tetapi orang tahu kerja kita tu berjalan. Tu bagus. Orang ni memang hebat. Dalam senyap dia bergerak. Dalam sunyi dia bergerak. Rasulullah ajar begitu. Dalam sunyi bergerak. Macam mana Rasulullah berhijrah sampaikan musuh tak tahu. Padahal perjalanan 400 km mengambil masa 14 hari. Bila-bila masa je kan. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar boleh tertangkap, tetapi tidak. Rasulullah bijak, smart, strategi. Sehingga kan musuh walaupun dah berada hanya sejengkal berdekatan dengan gua, tapi mereka tidak menyedari. Ini hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cabaran kita lah. Baik. Jadi kita cukup jaga 3 perkara ketika kita bulan Ramadan dan nak masuk 10 yang terakhir ni. Yang pertama, betul-betul bersahabat dengan nama pun sahabat kan. Sahabat apa? Dari sahabat kepada sahabat untuk sahabat. Ini bagus ni. Ambil perkataan sahabat tu, perempuan dirahmati Allah, gunakan dan tambah di depannya di depannya adalah lapar. Bersahabatlah dengan lapar kita. Betul-betul rasa nikmat dengan berlapar tersebut. Kerana apa? Dengan orang yang berlapar ni dia akan selamat daripada bahana terhadap tubuh dia. Dia akan terselamat daripada penyakit yang sedang menyerang tubuh dia. Orang yang berlapar. Tapi beza kalau orang itu sikit-sikit kenyang, sikit-sikit kenyang. Orang yang sikit-sikit kenyang, tempat dia kat mana? Kat tandas. Sikit-sikit tandas, sikit-sikit tandas. Dia akan berlama-lama di tandas. Sebab tu Islam tu bijak. Lagi satu, yang lagi bijak apa dia? Walaupun dia ke tandas, duit masuk. Tu lagi hebat. Itu kita kena fikirlah kan. Orang Islam ni sampai satu tahap begitu. Tengah-tengah dia tidur pun duit dia masuk. Tengah-tengah dia duduk, buang besar pun duit masuk. Tu hebat. Okay. Ataupun orang lain berak, duit dia masuk. Itu pun kita kena fikir. Macam mana kita nak buat macam tu kan? Ni hebat. Subhanallah. Baik. Jadi, yang pertama, belajarlah bersahabat dengan lapar tu tadi. Bila kita lapar, kesan dia dari sudut kesihatan, oksigen tu dia akan terus memfungsikan akal. Tapi kalau kita banyak kenyang, jadi oksigen dia turun ke bahagian perut. Jadi akal kita jadi lemah. Sebab tu hikmah dia. Jadi ambil kesempatan dengan kehebatan amalan ni tadi. Lalu kita rasa santai. Hidup dengan berlapar ni, gunakan kesempatan ni dengan baik. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita menghadapi Ramadan dan nak masuk 10 yang terakhir, belajar untuk duduk sendirian. Belajar duduk untuk sendirian. Kalau bekerja kena kerja sama tu cerita lain lah. Maksudnya bila dah habis kerja dan sebagainya, sekali-sekali kita duduk bersendirian, kita bertafakur, kita menilai diri kita, kita berduaan dengan Tuhan. Kita diajar begitu kan. Duduk kan, fikir tentang nasib diri kita ni, apa target kita. Umur 20-an ni apa aku nak capai, 30-an ni apa aku nak capai. Kalau boleh esok sebelum kita mati, orang akan berbicara tentang kebaikan-kebaikan kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Ayat 83. Lepas ni tuan-tuan balik buka, ada satu doa yang luar biasa Nabi Ibrahim dia doa apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Nabi Ibrahim dia doa, ya Allah berikanlah aku ilmu dan aku mampu mengamalkan ilmu tersebut, jadikanlah aku orang-orang yang soleh, orang-orang yang
bakti di atas muka bumi ini, dan bakti aku itu bila aku dah mati disebut-sebut kebaikan aku. Jadi macam tu. Waja'alni min warasati jannatin na'im, dan akhir sekali waktu aku mati tu aku segera masuk syurga Allah dengan jalan warisan. Orang yang mewarisi ni maksudnya orang yang akan cepat mendapat warisan tersebut. Misalnya contoh Luqman ni, orang kaya, dalam bank dia ada 50 juta. Dahsyat. Daripada mana dapat duit tu? Daripada koop. Contoh, bahaya tu. Contoh, kerja keras. Berapa lama? Sampailah umur 70 tahun. Ada 50 juta. 50 juta dalam bank. Soalan dia, bila kita tanya Luqman, dengan cerita ada 50 juta dalam bank, jawablah. Berlakon sikit. Apa cerita tu 50 juta? Banyak-banyak duit tu buat apa? Macam mana Ustaz boleh Banyak-banyak duit tu nak buat apa? tak tahulah Ustaz. Untuk masa depan. Umur dah 70, masa depan apa? Nak kahwin lagi orang tak mau dah. Gigi dah hilang apa semua. Saya duduk di Al-Barakah. Saya jaga orang tua. Orang berumur 50, paling tua umur dia 83. Ini hebat. Yang 83 ni hebat, saya kata apa? Gigi dia tersusun rapi, elok, sihat. Gigi palsu. Mata susun rapi. Subhanallah. Jadi kalau 50 juta tu nak buat apa? Nak buat Maidin. Nak buat mall. Macam-macam dalam umrah je lah. Baru ni kampung kami di Kimanjui terbakar. Maidin terbakar. Astagfirullah. Saya tanya berapa banyak kerugian. Satu mall tu, kalau mall tu je lebih daripada 50 juta dia orang rugikan. Allahu Akbar. Tapi agak-agak 50 juta tu nak buat apa? Tak dan nak buat apa? Kita bekerja habis-habisan. Esok kalau Allah takdir kita mati 16 Ramadan, agak-agak harta tu dapat kat siapa? Ahli waris. Dia tak pernah tolong kita, dia tak pernah support kita, bantu kita. Yang banyak bantu kita kawan-kawan, rakan sekerja. Tiba-tiba senang-senang tak sampai 30 hari kita kerja 30 tahun. 30 hari dia dapat duit 50 juta. Cepat tak? Cepat. Penting tak jadi ahli waris? Sangat penting. Sangat penting. Sebab tu kita kena layakkan diri kita untuk menjadi ahli waris syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain melainkan kita kena hidupkan bulan Ramadan. Hidupkan amal-amal ni di luar Ramadan juga, bukan dalam Ramadannya. Bila kita tanya Mat, hai, sejak lepas habis Ramadan ni aku tak nampak kau solat. Iyalah. Macam mana tak solat? Dengar cerita sekali solat bulan Ramadan digandakan 70. Sebabkan pahala aku dah lebih daripada 1 juta, sebab tu aku tak solat. Dia fikir macam tu. Bukan. Tidak. Maksudnya di luar, macam mana kita buat ibadat, kebaikan, ketaatan di bulan Ramadan, kita nak bawa kehebatan kita tu di luar Ramadan menghadapi 11 bulan yang kemudian. Jadi sebenarnya itu doa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia minta supaya, ya Allah, jadikanlah segala bakti yang aku tinggalkan, dijadi buah sebutan oleh orang-orang yang terkemudian, sebab ditinggalkan jasa. Sebab tu penting tinggalkan jasa yang baik. Subhanallah. Kita tak nak esok kita kalau boleh bila kita mati tu memang cerita tu bagian. Mana Luqman? Oh, dengar cerita dia dah meninggal dunia. Pasal apa? Terlanggar kucing, jatuh, accident, meninggal dunia. Oh ya ke? Kat mana? Dekat highway jalan nak exit ke Sungai Buloh. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Aku ingatlah dia ni bagus. Waktu dia hidup dulu macam-macam. Aku nampak dia buat baik sekian. Dulu kipas dekat tempat kita kerja tu, dia yang beli. Dia sedekah, dia ambil duit koop. Tu lain cerita lah kan. Contoh. Oh, dia baik, dia tolong sekian, dia buat program sekian. Orang ingat jasa kita. Oh, dulu dia rajin pergi masjid. Oh, dulu dia banyak sedekah. Tiap-tiap hari dia sedekah. Oh, hebat. Hebat. Subhanallah. Kita tak nak esok kalau kita mati orang cerita buruk kita. Tu teruk, rugi. Sebab tu bulan Ramadan ni memang melatih diri kita jadi orang yang luar biasa, supaya kita tinggalkan jasa-jasa yang luar biasa di bulan Ramadan dan kita bawa jasa-jasa itu di luar Ramadan. Okey?
Jadi dengan berpuasa menahan diri ini, inilah ruang untuk kita tunjukkan kita ni bukan lemah dan lembek dan sebagainya. Ada setiap waktu kita kena fikir apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat. Itu orang hebat. Kita panggil akal besar tadi kan. Tak suruh lagi dia dah tahu nak buat apa. Masuk je pintu office dia dah bergerak dah. Nampak. Dia ada orang dia masuk pintu office dia mula buka cerita, mengumpat sana mengumpat sini. Ada orang jenis macam tu, dia tak buat kerja lagi. Ataupun dia pergi makan dulu. Dia tak selesai benda-benda tu kan. Kita nak jadi akal besar. Kita tak nak esok kita tak ada orang cerita tentang buruk kita. Mana Zulaikha tu mana Zulaikha? Ada Zulaikha sini. Tak maaf ni, pinjam nama. Zulaikha tu mana? Oh, dia dah meninggal dunia. Meninggal dunia. Pasal apa? Oh, dia tertelan ni biji durian. Astagfirullahalazim. Meninggal dia. Aduh, kenapa dia meninggal dunia? Dahlah, kau janganlah sedih sangat. Setiap yang pergi, setiap yang ada pasti akan pergi. Aku bukan sedih sebab dia pergi. Aku sedih sebab hutang dia tak bayar lagi. Nampak. Kita tak mau benda-benda. Pasal apa? Mana ni Aminah mana meninggal lah. Astagfirullahaladzim. Meninggal dunia. Pasal apa? Oh, dia kena bunuh. Kena bunuh pasal apa? Kena tolak daripada tingkat 25 turun jatuh bom. Dah, astagfirullahaladzim. Dia tu waktu hidup tak kahwin pun bukan nak. Nampak. Orang cerita buruk kita. Seronok tak seronok. Takkan kita nak tinggalkan pada generasi kita benda-benda ni semua. Sebab tu Ramadan ni 10 Ramadan yang terakhir ni sebenarnya Allah buka ruang kepada kita untuk menjadi hamba yang baik. Allah tawarkan, siapa di kalangan kamu yang aku berikan umur, lalu kamu menjadi sebaik-baik manusia. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, laisa ahadun afdalu 'indallah yu'ammaru fil Islam li tasbihi wa takbirihi wa tahlilihi. Tidak ada orang yang lebih afdal yang Allah jadikan dia hidup kat dunia ni, lalu Allah panjangkan umur dia, lalu dipanjangkan umur dia dengan bakti-bakti yang luar biasa. Sehingga kan segala percakapan yang keluar daripada mulut dia, daripada tasbih dia, tahlil dia, dia pun dikira sebagai seafdal manusia. Jadi kita dah masuk bulan Ramadan. Sebenarnya duduk diam kita pun berpahala, zikir kita subhanallah pun. Ada orang dia nak pulung sangat. Bila dia pulung sangat macam saya sebutkan tadi, lah kali dia tumbang. Macam baru ni saya tengok sebelum saya sampai sini kan, berlaku di Algeria. Dia orang pulung sangat nak jadi player terbaik, umur macam kita, belasan-belasan tahun kan. Bawah-bawah kita ni, adik-adik kita ni pulung nak jadi player yang terbaik kan. Lah kali tengah-tengah main bola, kawan tu sepak kat perut, meninggal tu waktu tu juga. Nampak. Dah pulung sangat. Lah kali bunuh diri. Kita tak mau macam tu. Jadi kita kena anggap, kita kena lihat Ramadan ni, ucapan kita dengan tasbih pun, dengan tahlil pun. Tasbih tu apa? Subhanallah. Tahlil tu apa? La ilaha illallah. Tahmid tu apa? Alhamdulillah. Ucapan tu pun luar biasa pahala dia di bulan ni. Itulah persediaan kita. Sebab kita sibuk dengan urusan-urusan kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita lelah dan letih dan sebagainya. Tetapi jangan biarkan lidah kita ni terputus daripada zikrullah tu tadi. Tak apa. Itu pun kita dah dapat kelebihan yang besar. Seolah-olah orang yang menghidupkan puasanya dan menghidupkan malam Ramadan. Kemudian amalan yang kita jangan tinggal ketika bulan Ramadan, di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lagi kita nak masuk Ramadan ni, separuh lagi Ramadan ni. Apa doa dia? Mudah saja yang biasa kita baca. Allahumma innaka afuwun karim. Sambung. Tuhibbul afwa fa'fu an. Apa makna dia? Makna dia, ya Allah, aku harap sangat ya Allah, Engkau suka memaafkan. Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka kepada keampunan, mengampunkan hamba-Mu. Maka segeralah, fa'fu anni itu maksudnya ya Allah, segeralah ampunkan. Dalam bahasa Arab kita belajar, fa tu merujukkan segera. Ya Allah, segeralah ampunkan. Kenapa Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Aisyah doa ni? Terutamanya ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan kan. Iaitu ada rahsia di sebalik doa tu, pendek dan dia tak terikat dengan mana-mana waktu.
Bila kita rasa nak baca, kita rasa seronok nak baca, baca sungguh-sungguh. Sebenarnya Allah telah gerakkan hati kita untuk membaca. Kenapa kita minta pengampunan dosa, kita tak minta hajat-hajat yang lain? Kebiasaannya kita ni banyak hajat. Yang depan saya ni ada beribu-ribu hajat. Yang tak kahwin lagi berapa banyak kali dia doa dah tu. Tak tahu tak dapat-dapat lagi ustaz. Nak dapat yang ke depan, dua-dua dah kahwin. Yang kat tepi tunggu yang kat tepi melamar tak melamar. Cerita dia kan. Tapi tuan-tuan dan dirahmati Allah, luar biasanya doa ni kata para ulama. Kalau siapa-siapa yang mendapat keampunan, dia doa minta ampun lalu Allah ampunkan dia, maka bila dia dapat dah maksud dapat sign malaikat, engkau seorang hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni dapat satu kelebihan yang luar biasa, iaitu sebelum dia berdoa tentang hajat dia, Allah akan tunaikan. Itu kelebihan daripada doa yang saya ajarkan ni tadi, yang Nabi ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, yang saya kongsikan. Sebenarnya penting kita baca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kerana apa? Bila kita dapat keampunan daripada Allah, hubungan kita bertambah baik dengan Tuhan. Lalu sebelum kita berhajat, Allah akan tunaikan. Ini luar biasa. Jadi jangan tinggal doa ni sebenarnya. Jadi kemudian apa lagi yang kita jangan tinggal? Tadi kan saya ajar tentang zikir. Walaupun dengan zikir tu tadi hanya sekadar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita dah jadi makhluk yang terbaik di atas muka bumi. Kita dah digelar sebagai afdalu ibad, sebaik-baik bumi. Sebab tu para ulama dia bincang antara orang hidup dengan orang yang mati, mana yang lebih afdal? Jawapannya orang yang hidup, kerana orang yang mati dah terputus dah segala amal dia. Tapi orang yang hidup dia masih boleh. Kalau dia berdosa pun dia masih ada ruang untuk dia bertaubat. Mungkin dengan taubat dia, istighfar dia sekali tak sampai 60 saat. Cuba istighfar sama-sama. Astaghfirullah. Dalam mall istighfar hebat. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hebat dalam mall. Lalu kat masjid dah. Dalam mall kita istighfar. Kata para ulama, ada orang dia istighfar tak sampai 60 saat, tapi dengan ikhlas Allah hapuskan dosanya 60 tahun. 60 tahun yang lalu, kerana keikhlasan dia bertaubat. Sebab tu banyak cerita dalam kisah-kisah, dalam hadis-hadis Nabi-Nabi cerita mengenai orang yang seperti ini kan? Dia diuji dengan kehidupan yang sangat bawah di dalam agama ni. Kalau kita tengok dia ni memang orang yang dia bayangkan bunuh 99 orang. Cuba bayangkan di kalangan kita ni, orang yang duduk sebelah kita tu pernah bunuh 99 orang. Agak-agak kita nak duduk sebelah dia. Hidup dia mana mahu je. Orang Perak kata mana mahu je. Pasal apa? Esok silap-silap aku jadi orang yang ke-100. Nampak. Tapi luar biasa Nabi SAW, tuan-tuan dirahmati Allah, kisah ni Nabi ceritakan kerana taubat dia sejengkal, lebih sikit dah, sebab dia nak taubat, lalu Allah terima dan dia diberi rahmat untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil kesempatan 10 yang terakhir ni, sibuk macam mana pun kita dengan dunia, kita boleh stop. Cakap kat dunia tu stop. Aku ada bahagian akhirat yang perlu aku usahakan. Aku tak nak rugi akhirat. Kalau dunia aku untung, akhirat pun aku kena untung. Kita kena ada pemikiran seperti itu. Jadi apa-apa amalan, sekecil-kecil amalan, dia adalah amalan yang paling afdal. Jadi lagilah solat, lagilah kita solat berjemaah, solat tarawih dan sebagainya, qiyamul lail dan sebagainya, itu tak payah ceritalah, baca Quran dan sebagainya, itu lagi-lagi afdal. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi. Dapat ke? Dapat. Yang mana yang tertarik tu? Yang Instagram tu? Sahabat berlapar tadi. Bersahabatlah dengan lapar. Ya. Jadi daripada situ saya faham, bukanlah nak lapar, tapi dengan kesusahan lah kita akan kembali kepada Tuhan. Pagi tadi saya ada tengok satu video interview Chef Amar. Chef Amar yang jual lem syang tu. Dia tanya, yang sekarang ni kita tengok Chef Amar yang berjaya. Chef Amar yang sebelum ni macam mana? Ringkas je. Chef Amar sebelum ni dia chef lah di hotel yang ternama. Kemudian dipendekkan cerita, dia dibuang kerja, 2 tahun tak ada income.
Dia kata selama 2 tahun tu juga dia pernah cuci tandas masjid, kerja apa lagi, tapi kerja yang kecil-kecil je. Dia pernah, sehingga kan dia kata anak dia pun dia tak boleh nak bagi makan. Dia menangis waktu interview, dia menangis sekejap. Dia menangis sampailah ada satu masa tu dia kata dia jumpa kucing, time tu dia ada RM5 je. Ya. Jadi tak tahulah, dengan dia kata separuh untuk dia, separuh untuk aku. RM2.50 tak tahulah dia beli apa kan, makanan untuk kucing apa. Saya tak pasti, tapi dia kata dia bagi separuh, separuh lagi untuk dia. Dia kata kat kucing tu, tolong doakan aku, yang mungkin murah rezeki dan sebagainya. Tapi dia kata semenjak insiden tu, Chef Ahmad jadi seperti mana yang dia sekarang ni. Tapi nak katanya, dia kata mungkinlah dulu waktu dia kerja kat hotel, mungkin syubhat, mungkin tak tahu banyak benda perkara. Jadi mungkin Allah tarik dan dia berlapar 2 tahun. Dengan asbab 2 tahun, dia kata dia banyak sedarlah, dia kembali kepada Tuhan dan sebagainya. Sebab itulah saya tertarik dengan bersahabatlah dengan lapar. Ya. Itulah Chef Subhanallah. pagi tadi. Ya. Tiba-tiba ternampak video tu. Baiklah Ustaz. Sedar tak sedar kita dah ke penghujung. Jadi lah. sikit lagi. Sedar. Sedar tak sedar? Macam sedar Yelah, semuanya. Ada yang tak sedar ke tiba-tiba dah penghujung? Saya katakan. Tak sedar ya, tak sedar. Kalau sedar alhamdulillah, kalau tak sedar tu memanglah tak sedar kan. Yang cakap ni saya. Jadi Ustaz, ada soalan terakhir lah. Soalan terakhir. Soalan terakhir sebelum kita sampai ke garisan penamat. Tak ada soalan ni. Buka soalan. InsyaAllah nanti kita buka soalan. Selepas ni. Selesai. Okey, baik. Baiklah Ustaz. Soalan dia, macam mana kita nak meraih keberkatan dalam sambutan Aidilfitri, dan kalau boleh Ustaz kongsikan juga bagaimana Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat menyambut Aidilfitri. Silakan Ustaz. Baik. Untuk kita dapatkan keberkahan daripada hidup kita terutamanya, kalau kita tahu nak ambil keberkahan dalam hidup kita setakat Aidilfitri, insya-Allah kita boleh jaga. Kita belajar daripada burung. Pernah tengok burung? Burung ni jadi 2. Okey, baik. Ni kita cerita burung yang terbang tu. Kita boleh belajar daripada burung. Luar biasa hidup burung. Hidup dia penuh dengan keberkahan. Sebab tu orang buat lagu burung. Pernah dengar lagu burung? Tak pernah. Kalau kita ni anak muda ni jarang buat dengar lagu-lagu orang lama. Mungkin orang lama pernah dengar lagu ni kan. Tinggilah tinggi, tinggi-tinggi burung di awan, akhirnya engkau turun, akhirnya turun mencari kawan. Terbang di awan, sambung. Terbang di awan, turun mari ke dalam taman. Kalau mencari kawan, biarlah padan. Sambung Luqman. Ke tu album Ustaz? Tak pernah dengar. Bukan saja kami kemari, kita bercinta, luahkan rahsia hati ke hati. Burung tempua sana sini mencari sarang. Kalau hati dah suka, marilah kita terbang pulang. Pernah dengar lagu tu? Tak pernah. Ikut sikit. Ustaz boleh menyanyi. Baik. Daripada lagu tu kita akan lihat bagaimana burung ini dia satu manusia atau makhluk Allah yang kecil. Dia tak boleh buat banyak benda. Kalaulah kita suruh dia berkorban, dia nak korban apa? Ada satu kisah, wallahu alam kisah ni ada dalam satu riwayat dalam kitab, tapi nak kena sahihkan lain. Tapi saya dengar jugalah kisah ni. Satu hari Nabi Sulaiman tanya pada gajah, "Oi gajah, gajah, apa yang kau nak sumbangkan? Nak infakkan di jalan Allah ni apa dia?" "Aku nak infakkan lembu," katanya. Hebat tak? Kalau lembu besarlah kiranya kan. Jumpa pula lembu, takkan kau nak jadi orang yang diinfakkan? Kamu tak nak infak juga ke? Lembu kata, tak apalah, kalau macam tu aku nak jadi orang yang hebat juga, iaitu orang yang menginfakkan juga, iaitu aku infakkan kambing, katanya.
Sampai dekat kambing pula, kamu tak nak? Nak, aku infak ayam. Sampai ke ayam, ayam kau nak infak apa? Aku infak burung katanya. Sampai kepada burung, burung kau nak infak apa? Aku infak belalang. Lah kali gajah kata, eleng kau burung. Belalang je kau nak infak. Kau tengok macam aku lembu. Sombong ni gajah ketika itu. Lalu Nabi Sulaiman kata, no, jangan bergaduh. Yang Allah nilai bukan sebesar apa yang kita beri. Allah nilai sebesar apa ketinggian keikhlasan kita. Itu yang Allah nilai tu. Jadi nak ceritakan tentang burung, walaupun ialah tak banyak benda yang dia boleh beri. Di kalangan kita, potensi-potensi di kalangan kita ni boleh berubah-berubah. Tapi untuk permulaan mungkin tak banyak kita boleh berikan. Untuk agama, untuk kita punya diri dan sebagainya. Tetapi pastikan kita nikmati apa yang boleh kita berikan dan orang lain boleh nikmati kan. Itu target kita sebenarnya daripada burung. Sehingga kan burung ini hidup di berkat. Hidup di berkat. Dia keluar pagi, sebelum dia balik ke rumah dia kenyang. Orang yang kenyang pada hari tersebut dia aman. Nabi kata orang yang kenyang pada hari tersebut, kemudian dia aman, dia boleh bekerja dengan baik, orang tak ada ganggu dia, kemudian dia boleh beribadat, tak ada orang nak ganggu dia, dia boleh cari makan, orang tak ganggu dia, seolah-olah dia menjadi malakud dunia, iaitu raja dunia. Subhanallah. Tak perlu dia ada gelaran raja, tak perlu. Kalau dia kenyang ni pada hari tersebut, raja dunia. Nak bagi tahu apa? Inilah keberkahan yang ada di dalam kehidupan burung. Walaupun dia kecil, dia tak pernah mengeluh pada Tuhan, sebab dia dekat dengan Tuhan. Dia yakin, tawakal dia tinggi. Hadis Nabi sebut burung ni dia ada satu sifat tawakal yang tinggi. Dia tak memilih-milih. Mana yang dia boleh buat, dia buat. Dia buat sampai habis. Sampailah hujung umur dia kan. Dia buat sungguh-sungguh. Dia tak pernah cakap kat Tuhan, wahai Tuhan, rezeki aku ni makhluk yang terbang, kenapa rezeki aku di darat? Dia tak pernah mengeluh. Dia buat kerja dia. Kerja dia terbang dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian dia nak cari makan, dia turun ke darat. Dia turun ke bawah kan. Tinggilah tinggi, tinggi-tinggi burung di awan, akhirnya engkau turun. Nampak dia turun kan? Tak apa. Nak kata macam mana? Dah rezeki kita kat bawah, darat. Orang darat pula rezekinya kat langit. Ramai orang macam tu kan. Dia buatlah offline. Tak jadi-jadi. Niagalah. Rupanya rezekinya daripada online. Itu kita panggil rezeki langit. Nak kena buat TikTok, baru rezeki dia lancar. Ada orang jenis macam tu pula. Jadi kita kena nampak peluang tu tadi kan. Jadi di situ kita nampak satu cerita mengenai keberkahan. Iaitu poin yang pertama yang saya nak kongsikan sebenarnya. Keberkahan itu apabila kita sertakan Allah di dalam segala urusan kita. Terutamanya sama ada orang dia bulan Ramadan ada Allah, luar Ramadan Allah hilang. Ini kes berlaku pada diri saya. Satu hari ini, saya ni suka berenang. Tapi tak adalah hebat mana, tapi suka berenang. Satu hari itu saya nak pergi berenang. Tak adalah tempat dia dalam sangat, dada saya lah kan. Kemudian bila saya masuk dalam tu pakai surat tracksuit, baju biasa sukan kan. Kemudian orang tu kata dia suruh keluar. Dia kata, awak kalau nak masuk kolam renang awak kena pakai surat tight ataupun buka baju. Saya kata, saya tak biasa buka baju. Tunjuk dekat orang kan. Kalau badan sadar tak apa saya tunjuk, tapi tak sadar kan. Jadi saya tak adalah nak tunjuk kan. Jadi saya kata malu, takkan nak macam tu, takkan nak pakai surat ketat-ketat kan. Nanti nampak bonjol lato-lato depan tu. Faham lah ya, lato-lato. Jadi saya rasa no lah, tak boleh lah. Saya takut lah, saya tak mahu lah. Benda tu tak boleh. Saya kata, saya terlepas pula. Terlepas keustazan, ustaz tu dekat tempat kolam tu. Saya kata, tak boleh macam ni, berdosa, nampak aurat terdedah macam ni kan. Saya kata tak boleh. Lepas tu orang tu dia boleh kata apa, nak cerita pasal agama ke apa, cerita kat masjid, kat sini jangan cerita. Saya kata, ada orang macam ni ya. Tuhan tu kat masjid ni, luar masjid dah tak ada Tuhan. Jadi suka hati je nak buat apa. No, kita tak boleh macam tu. Jadi keberkahan dalam urusan kita tu sepanjang hidup kita ni, kita kena bawa daripada hujung rambut sampai hujung kaki kan. Selagi kita hidup ni, kita kena buru keberkahan, iaitu dengan cara kita sertakan Allah dalam segala urusan. Belajar daripada Nabi yang pertama
yang membaca bismillah. Nabi siapa? Siapa boleh teka? Siapa boleh teka, kita bagi hadiah umrah tajaan ko. Ini soalan. Sebelum tuan-puan bagi soalan kat saya, dah nak habis masa dah. Tinggal berapa minit? 10 minit. 9 minit. Siapa tahu? Nabi Ibrahim. Next. Siapa tahu? Dapat yang ni pun hari ni pun cukup. Lepas tu nak balik nak tidur ke apa? Siapa Nabi yang pertama yang membaca bismillah? Kalau kita belajar, kita akan lihat. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan lihat. Dan luar biasanya Nabi ni. Hebat Nabi ni. Memang Allah berikan di sebalik bacaan bismillah tu satu rahsia. Tengok Google. Ustaz, cuba cek Google pun betul tak jawapannya? Baik, betul. Jawapannya Nabi Waktu bila Nabi Sulaiman baca bismillah ni? Waktu hantar surat. Nanti kok tanya tuan. Ya, bos. Okey. Ketika Nabi Sulaiman bukan nak ngorat si Ratu Balqis tu. Tapi kesan daripada daripada ucapan tu tadi, naik darjatnya Nabi Sulaiman sehingga boleh menguasai kerajaan Sabah. Bukan Sabah bernam. Sabah ni dekat Yaman ni. Hebat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu duk. Pendek je surat tu tadi. Tapi dimulakan dengan bismillah. Tapi nak beritahu rahsia di balik bismillah tu tadi, bila kita sertakan Allah dalam segala urusan kita, Allah jadikan Nabi Sulaiman menguasai kerajaan Sabah dengan bismillah. Jadi kita jangan anggap bismillah tu biasa-biasa. Di situlah turning point kepada bila kita sertakan Allah dalam segala urusan kita, Allah berikan keberkahan. Jadi macam mana menyambut Raya Aidilfitri dengan bismillah tu macam mana? Iaitu pastikan cara kita sambut cara Islam, bangga dengan cara kita. Pakai tudung ni kerana Allah, perintah Allah. Kita jaga hukum hakam Allah ni. Bila jumpa sanak saudara, tutup aurat dengan sempurna. Bagi yang perempuan, jangan ketat sendat melekat, jangan. Okey, kalau yang lelaki, pastikan jaga pergaulan sekian contoh. Jadi situ semuanya hukum-hukum dalam perayaan. Kita nak bertemu dengan orang, nak bersapa sekian. Dengan siapa yang boleh kita salam, dengan siapa yang kita tak boleh salam. Semua kita kena lihat. Itu kita kata menyertakan syariat Allah tu di dalam pergaulan kita, dalam urusan ibadah kita dan sebagainya. Lalu di situ kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala sertakan keberkahan. Keberkahan tu apa maksud dia? Maksudnya Allah akan berikan kebaikan yang banyak dalam urusan kita. Kemudian Allah akan kekalkan kebaikan, kekayaan, kekuasaan, kemasyhuran tu kepada kita. Kesan daripada hilangnya keberkahan dalam urusan kita, kesan dia apa? Ada orang hidup dia macam mana pun dia tak rasa sempurna. Dia tak rasa sempurna. Dia rasa ada kekurangan. Dah dapat isteri lawa, contoh. Tapi nak cari isteri yang lain. No. Hilang. Ada kerja yang dah bagus dah kerja kau ni satu. Saya anggap bila saya sembang ulama ini hebat, luar biasa. Bukan sekadar kerjanya hebat, lakinya lawa-lawa, handsome, yang wanitanya lawa-lawa. Ini hebat, saya kata. Maksudnya satu tempat yang bagus untuk kita memulakan karier, kejayaan kita dan sebagainya. Tapi kalau kita anggap benda tu remeh, kita takut sebenarnya bukan tempat tu tak berkat, kita yang menghilangkan keberkahan tu. Kita anggap remeh terhadap rezeki. Walaupun RM1, kita kena anggap RM1 tu penuh dengan keberkahan. Subhanallah, kita kena anggap begitu kan, keberkahan. Jadi bila kita menyambut Ramadan ni, raya tak lama pun, kalau cuti bekerja pun 1 hari 2 hari macam tu. Jadi kita kena gunakan sebaik mungkin. Kita bertemu dengan sanak saudara dalam masa yang sama, solat jangan tinggal. Itu kita jaga hubungan kita dengan Allah. Di situlah punca kepada akan membawa kita kepada keberkahan di dalam hidup. Allah akan tambahkan nikmat dan Allah akan kekalkan nikmat itu sehinggalah bila-bila. Itu jaminan yang Allah berikan. Allah tak jamin kaya pun.
Sebab tu orang yang solat ni, mana ada Allah dalam Al-Quran kita jumpa ayat, siapa yang solat jaga hubungan dengan aku kayakan dia. Siapa boleh bagi tahu dalil tu? Kamu takkan jumpa. Tapi Allah kata, orang yang jaga solat, aku akan lancarkan rezekinya. Tak kaya, lancar. Nak lancar ke nak kaya? Ya ke? Lancar dan kaya kan. Tapi sebenarnya orang yang lancar kaya dia, macam saya sebutkan tadi, dia berak pun duit kaya. Duit masuk, lancar rezeki. Keluar pun lancar. Keluar pun. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz mulakan dengan kisah burung lah. Saya pun teringat kisah burung juga. Saya pun ada kisah juga burung. Ada burung juga? Ada. Alhamdulillah. Waktu tu saya belum kahwin lagi Ustaz. Jadi saya jumpalah sahabat saya. Cakap macam mana ni kan, rezeki apa semua ni, duit cukup tak cukup. Dia balas ke saya senang, mudah je. Burung tu mana ada peti sejuk, sentap saya. Faham tak? Maksud dia, burung ni dia hari tu juga cek rezeki, hari tu juga makan. Esok belum tentu lagi. Kita manusia hari ni dah buat stok untuk sebulan. Nak katanya burung walaupun tak ada peti sejuk tapi boleh hidup. Nak katanya rezeki tu Tuhan yang tetapkan. Memang sentap, simple je ayat dia. Burung mana ada peti sejuk. Tapi kalau rumah tak ada peti sejuk, menaya juga kan. Betul Ustaz. Benar. Paling kurang kalau tak ada peti sejuk pun kena ada kowek lah. Ataupun cowai. Cucuk satu lagi. Cucuk udang. Okey, baiklah Ustaz. Okey, baik. Itulah apa ni nama sembang santai kita. Kita pun sudah selesai sembang santai kita. Cuma sebelum saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita bukalah peluang kepada pendengar kita, mana-mana yang nak ada tanya soalan dan sebagainya, boleh bertanya. Ada baki 2 minit lagi. 2 minit dan sempat dia ada soalan. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Mastura. Puan Mastura ya. Saya nak bertanya Ustaz soalan sedikit. Okey. Sekarang ni keadaan Palestin kita pun tahu kan, keadaan Palestin dia orang jauh je kita pergi Palestin. Soalan kita dah pergi Palestin dulu, baru Indonesia balik. Sekarang ni Palestin bergolak kan, orang pun struggle untuk hidup, makan, berpuasa semua. So dekat Malaysia ni kita mewah. Ustaz, mewah lah. Sangat mewah. Sangat mewah Ustaz. Adakah, saya tanya salah, adakah berdosa kalau kita di sini menyambut hari raya dengan terlebih mewah, sedangkan saudara kita kat Palestin tu besar payahnya Ustaz? Betul. Baik, terima kasih. Sebab tu kita dianjurkan untuk apa-apa pun kegembiraan kita hanya sekadar bersederhana. Baik, terima kasih, soalan ini sangat bagus Puan Mastura, mengingatkan kita kepada sahabat-sahabat kita juga di Palestin. Mereka luar biasa tuan-puan dan rahmati Allah. Bila turun dia tepung daripada langit, dia orang turunkan kan. Dia orang dapat je tepung tu, gembira lain macam. Dia cium-cium makanan. Kita dapat makanan, ada cium-cium makanan. Tak, terus makan. Tak, dia nak tunjuk seronok tu dapat rezeki tu, dia cium-cium dulu, ya Allah terima kasih, sujud syukur. Kita ada waktu buka puasa. Makanan depan mata, cium dulu, lepas tu sujud syukur baru makan. Ada? Dah. Kita tersiap hidang dan sebagainya kan. Oh subhanallah. Waktu nak potong bawang, sebelum potong bawang tu cium-cium dulu bawang. Ada. Dia orang diuji seberat itu kan. Ada satu budak tu tuan-tuan dan rahmati Allah makan rumput. Aduh, saya tengok luluh hati. Kawan dia tu pula satu kes lah tu, dikutip daging-daging kawan dia yang dah hancur. Lagi sedih. Tak tahu nak kata apa kan. Memang diuji kan. Subhanallah. Jadi sebenarnya dalam keadaan apa pun, walaupun kita sedang melihat saudara kita sedang diserang oleh tentera Zionis tu tuan-tuan dan rahmat Allah, kita tetap sama ada perang ke ataupun tidak, kita tetap kena belajar hidup bersederhana. Hari ni sebab apa kita rasa tak cukup? Sebab kita hidup kerana gaya hidup. Orang macam ni kita nak, orang melawar macam ni, orang bibir besar kita nak cucuk juga. Lah kali bibir bengkak tak dapat apa, duit habis melayang. Sebab kita hidup seperti nak hidup dengan cara gaya hidup. Tapi kalau kita berbelanja untuk hidup, insya-Allah cukup. InsyaAllah cukup.
Agak-agak tak ada bedak, ambil tepung. Contoh. Itu teruk sangat tu. Alah takkan bedak tak boleh, Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi maksudnya begitu. Jadi nak menyambut hari raya ni, saya cadangkan tak perlu berlebihan. Cukup-cukup ngam-ngam, ada pakaian, lawa dah kan. Ada make up sikit. Kalau yang lelaki baju raya alas setakat bulan bintang. Okey, tak ada masalah. Tak ada dikira berlebihan. Bulan bintang lagi apa? Elra ke apa ke, tak ada masalah kan. It's okay. Maksudnya tak ada dikira berlebihan. Sebab Nabi pun anjur untuk kita berpakaian baru. Yang lelaki berwangi-wangian. Yang perempuan jangan wangi sangat, sikit-sikit. Sikit-sikit. Boleh? Sikit-sikit contoh. Jangan terlalu ketat, longgar-longgar sikit. Contoh. Kita kata bersederhana. Sebab orang yang bersederhana dia akan selamat. Sebab orang yang bersederhana ni, beras mahal ke murah ke, dia tak ada tergugat. Sebab dia bersederhana. Bila Luqman kata, Ustaz, aduh macam mana Ustaz, beras mahal. Kenapa? Mahal lah Ustaz, dengan cerita mahal. Tak ada apalah, aku tak makan beras. Aku makan roti. Orang yang bersederhana kan, ada makan roti, alhamdulillah. Sebab tu hari ni kita belajar sesuatu. Hari ni rezeki apa? Pernah tak kita tanya, ya Allah, rezeki apa yang Allah nak bagi pada kita? Saat lagi nak makan apa? Mungkin kita dah terfikir. Kita terfikir karipap, lagi apa? Macam-macam. Ayam golek, cendol. Tapi sebenarnya kita akan lihat surprise daripada Allah, daripada rezeki yang Allah akan berikan pada hari ini. Kita akan tengok, wow, terima kasih ya Allah. Kita akan berterima kasih. Jawapan dia satu je, bersederhana. Bersederhana, kita akan selamat. Sebab kita tahu takdir kita berbeza-beza. Ada orang memang lahir, daripada dia lahir sampailah dia mati memang kaya. Tak boleh buat apa. Macam Luqman, peti air pun tak ada. Sihat. Cowok ada. Saya tak beli, orang bagi. Tak ada. Ada orang yang seorang ni daripada hidup sampai mati memang kaya. Ada orang bermati-mati nak tunjuk kaya. Tu beza tu. Oh, dia tayang ni, dia tayang ni, dia tayang ni. Rupanya tak ada apa. Kita tak mau jadi macam ni. Lah kali membinasakan diri kita. Sebab tu orang yang bersederhana dia akan selamat. Itulah jawapannya, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi ada soalan yang seterusnya. 1 minit Ya. lebih. Ya, urus dia. Silakan. Mikrofon. Nah, Mat. Dah tulis-tulis tu macam dah simpan lama tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lawa kasut dia. Saya tengok kasut. Tadi saya tengok baju. Lawa baju belakang. Boleh ke kalau kita campur niat puasa ganti dan puasa enam, dan kalau campur adakah kelebihan puasa-puasa itu masih ada? Okey, baik. Terima kasih. Bagus soalan. Dalam bab menggabungkan niat ni dia banyak cerita dia. Ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Contoh, satu orang yang nak solat zuhur, dia gabungkan solat dia dengan solat sunat. Itu tak boleh. Dia nak solat tahajud, dalam masa yang sama dia niat nak solat duha. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab duha waktu dia waktu siang, tahajud waktu malam. Bila kita datang rumah Luqman, Assalamualaikum Luqman, selamat hari raya. Luqman tengok, alamak, kawan sepejabat datang, makanan tak ada, peti ais tak ada. Macam mana aku nak layan ni? Lepas tu Luqman pun keluar. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami datang nak raya. Nak raya? Nanti dululah, aku tengah solat tahajud ni. Pukul 8.30 solat tahajud apa? 8.30 pagi, punyalah ngelak daripada kawan tu datang. Jadi tak boleh gabung. Dia tak boleh kata sebab waktu dia lain, jadi tak sah solat tahajud waktu siang. Jadi ada amalan yang memang boleh kita gabungkan niat dia. Salah satunya puasa sunat dengan qada. Tadi soalan tadi apa? Puasa ganti dengan puasa enam. Puasa qada lah. Ganti tu qada lah. Qada tu gantilah. Boleh tak digabungkan dengan 6? Boleh. Dibenarkan. Tapi kalau dipisah-pisahkan, afdal. Kalau gabungkan, boleh. Macam orang yang mandi wajib, dalam masa yang sama dia niat ambil wuduk, dapat. Dia dapat sah wuduk dia. Tapi dia kena niat. Contoh dia mandi wajib kan, bila air kena kat bahagian, dia mula niat kan, sahaja aku mengangkat hadap besar beserta wuduk kerana Allah Ta'ala. Dapat. Jadi dia ikut tertib lah. Basuh bahagian kepala, kemudian belah kanan, belah kiri, kanan, kiri. Jadi selesai, pastikan dia tak pegang bahagian kubul dan dubur dia, aurat dia, nanti batal kan. Jadi
dia berlapik lah. Mandi dalam keadaan berlapik, berkemban tu boleh. Air tu tetap dikira mengalir, kena. Boleh. Jadi niat dia tu digabungkan dapat pahala. Dan dapat disah dia punya wuduk tu tadi. Jadi tak perlu ambil wuduk lagi sekali. Tu. Ada lagi beberapa panjang pula nak kena buka satu lagi kelas. Cerita pasal niat ni saja, gabungkan niat, pindah niat ni kena buka satu kelas. Saya selalu mengajar pukul 3, pukul 4 dengan warga-warga pondok. 1 jam nak kena buka lagi satu kelas. Ada satu tempat 3 hari baru selesai. 3 hari. 3 hari bersamaan 3 jam. Cerita pasal gabung niat, pisah niat. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Wallahualam. Ada lagi? Ustaz, terima kasih. Ada lagi? Ada yang nak tanya doa temu jodoh Ustaz? Ada. Okey, wakil. Silakan. Dah ada dah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, berapakah jarak yang digunakan untuk solat jamak kasar dan berapa lamakah tempoh yang dibolehkan untuk solat jamak dan kasar? Oh, ni sebab musim raya kan? Balik kampung halaman. Okey, baik. Ini lagi panjang. 7 hari 7 malam tak selesai. Sungguh saya kata, memang panjang. Saya duduk dekat Al-Barakah, duduk dengan Datuk Ustaz Kazim setiap kali ceramah dapat soalan tu baru saya faham. Saya pun masuk dulu belajar dekat DQ pun tak faham-faham lagi. Astagfirullah. Siapa aja tu? Tapi memang cabaran. Bab jamak qasar ni memang panjang bicara dia. Tapi paling simple lah kita nak faham. Jarak untuk kita memulakan jamak dan qasar ni bila kita dah pasti dah jarak perjalanan kita tu melebihi 2 marhalah bersamaan antara 83 km ataupun 90 ke atas. Tu kita. Berapa hari kita boleh buat? 3 hari 3 malam tak termasuk perjalanan pergi dan balik. Tempoh dia jadi 5 hari, seolah macam 5 hari lah. Okey, kalau hari ni kita keluar macam saya tadi pergi pukul 6 kan. Jadi saya boleh buat jamak qasar hari ni Selasa, Rabu, 6 pagi sampai 6 pagi esok dikira sehari. 2 hari, 3 hari. Jadi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat hari yang ke 6 pagi Jumaat tu hari yang ke Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu hari yang keempat. Jadi sebelum 6 pagi Jumaat tu saya dah kena keluar. Dia kena kira kalau kira waktu lah. Kalau kita kira waktu. Tapi setiap kali sepanjang kita dalam perjalanan tu kita sampai di destinasi, contoh saya keluar pukul 6, tak maaf, pukul 6 saya sampai sini pukul 10. Jadi kira daripada pukul 10 lah. 10 esok dikira sehari, 10 esok dikira 2 hari, 10 esok satu lagi dikira 3 hari. Kiraan dia begitu. 3 hari je boleh. Tapi dalam perjalanan kita bebas lah. Kita bebas. Okey. Kemudian contoh kita cadang nak pergi ke Kedah. Daripada sini ke Kedah. Cukup dah. Tiba-tiba sampai dekat Tapah. Sampai dekat Tapah kita dah buat jamak qasar. Tiba-tiba tak jadi nak pergi. Kita nak patah balik. Soalan dia, sah tak kita punya jamak qasar? Ini pun nak kena belajar. Kalau nak tahu, datang ke Al-Barakah. Wallahualam. Jadi soalannya itu je, saya jawab yang tu kena jumpa ke Al-Barakah. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi? Ni saudara kita. Hai. Maafkan Halo. penampilan saya. Ni hao ma? Hao. Ni chao sememe? Saya P surname lah. P. Ya, okey. Okey. Maafkan penampilan saya Dah, kerana ya. kebetulan saya lalu sini. Okey, Tadi okey. Ustaz cakap pasal masa raya, kita kena berjaga-jaga siapa nak beri salam, siapa yang tak boleh beri salam. Ya. Okey. Dari sana saya dengan tagline ni, tari kepada untuk sahabat. Macam mana kita nak tentukan dalam perjalanan kehidupan kita, macam mana kita nak tentukan sama ada yang kawan, yang sahabat tu tulen ke tak tulen? Oh, okey, baik. Yang pertama, apa tadi? P. Kami dalam ajaran Islam, dalam Islam kami diajar tentang dengan siapa kita boleh bersalam. Tak semua orang kita boleh bersalam. Tapi nak bertegur siapa, saya berurusan boleh. Tapi contoh macam saya
saya tak ada hubungan kekeluargaan dengan Puan, minta maaf, Puan Hayati. Saya tak boleh saja salam. Kita diajar. Kerana apa? Satu kemuliaan untuk menjaga maruah bagi satu orang wanita yang bukan ahli keluarga kita. Jadi satu penghormatan kepada kita, kita tak boleh suka-suka hati pegang dia punya tangan. Itu memang dalam ajaran kami. Okey, baik. Kemudian begitu juga bila kita bertemu dengan sanak saudara, kalau dia tak ada hubungan kekeluargaan, kita tak boleh saja-saja salam. Saya tak boleh saja salam, tak boleh. Sebab apa? Saya jaga maruah satu orang perempuan yang dimuliakan oleh dalam agama. Kerana apa? Contoh, misalnya contoh Ratu Elizabeth kan, dah mati kan, dah meninggal kan, rupanya hanya 14 orang je boleh salam dia. 14 orang je. Cuba bayangkan, kalau dia satu orang ratu pun, hanya orang-orang tertentu je sahaja boleh bersalam dengan dia. Cuba bayangkan wanita-wanita Islam, kita diajarkan untuk memelihara maruah wanita-wanita ini, hanya pada orang-orang yang tertentu sahaja dia boleh salam. Bererti wanita-wanita Islam ni kita layan seperti seorang ratu. Seperti mana Ratu Elizabeth tu kita muliakan dia, begitu juga dengan wanita-wanita Islam. Tak semua orang, dengan sepupu tak boleh. Dengan sepupu, walaupun dia anak kepada bapa kita, tapi kita tak boleh saja-saja nak salam dia. Sebab apa? Kita boleh kahwin dengan dia. Ini aturan inilah kami diajar tentang bersalam ni, berurusan ni hanya dengan orang-orang yang dibenarkan. Tujuannya untuk apa? Bukan menidakkan persahabatan, tetapi menjaga maruah, kemuliaan satu orang lelaki ataupun satu orang perempuan. Baik, soalan yang kedua berkaitan nak kenal macam mana seseorang tu sampai keturun lah. Ni payment kena lebih ni. Lagi satu, nak tahu kawan tu tulen ataupun tidak. Ni penting. Bagus soalan ni. Macam mana kita nak tahu kawan ni ikhlas dengan kita ataupun tidak? Cara dia, kita boleh kenal mudah je. Dalam beberapa waktu kita boleh kenal orang ni dia baik ataupun tidak, dia sahabat yang tulen ataupun tidak. Kita try bagi dia pinjam duit, tapi jangan banyak-banyak dulu. Kalau dia tepati janji dia untuk membayar, bagus. Orang macam ni dia sahabat yang tulen. Lagi Ustaz, kalau kita nak kenal kawan tu dia sahabat tulen ataupun tidak, waktu kita makan. Waktu kita makan dengan dia, kita bayar ke dia bayar? Ataupun dia buat-buat tak ada duit, dia tak bayar. Itu bukan sahabat tulen tu, menyemak. Lagi nak kenal kawan tu sahabat tulen ataupun tidak, waktu kita susah dia kat mana? Oh, waktu senang, oh macam ni. Oh, macam ni ha. Ini til jannah oh. Berkawan sampai waktu kita susah, duit tak ada, merempat. Kat mana dia? Dia tengok kita kat mana? Ini kalau waktu senang sama-sama, susah tinggalkan kita, ini bukan kawan yang tulen. Ni kawan makan kawan namanya. No. Kita tak boleh berkawan dengan dia. Lagi satu, waktu berbuka puasa gitu, boleh tengok dia ni kawan kita ataupun tidak. Dia tahu kita ni susah, tak ada makanan. Kita tahu dia beli air cendol. Kita tengok waktu dia minum air cendol tu, dia puluh sikit kat tak kita. Kalau dia minum seorang, dia ni bahaya. Kedekut. Susah nak kawan dengan orang kedekut ni. Orang yang kedekut ni, orang yang bakhil ni bukan apa. Yang pertama, dia tahan harta dia dapat kat kita. Yang kedua, orang yang bakhil ni ada satu sifat lagi, harta kita pun dia akan ambil. Ni bahaya. Sebab tu bakhil ni benda yang boleh merosakkan umat. Bukan diri, umat. Kita adalah tahan harta kita. Bahkan kita tak mau bagi harta orang tu pun kita nak ambil. Dia akan datang penyakit yang seterusnya. Sebab tu orang yang bakhil ni, esok kalau dia mati tak ada siapa nak solatkan jenazah dia. Sebab apa? Dah meninggal lah. Contohlah Luqman dah meninggal lah. Elok dah meninggal. Dulu hidup kat dunia kedekut. Peti sejuk. Nak beli peti sejuk pun tak ada. Tak mau, duit banyak. Tu pun dikira kedekut. Jadi orang macam ni kan, esok dia mati pun orang tak mau uruskan jenazah dia. Jadi sebab tu kawan yang baik tu dia bagaimana? Kawan yang tulen tu, yang sejati tu bagaimana? Dia tahu nilai-nilai sahabat tu tadi. Susah senang sama-sama. Tapi jangan
Jangan menyusahkan kawan. Itu kalau tiba-tiba susah perlukan bantuan ya kita kawal. Tapi saja-saja menyusahkan kawan jenuh juga kan. Weh aku nak beli itulah baju tu. Ya aku dah ambil baju tu kau tolong bayar, menyusahkan kawan. Kau yang nak beli aku yang nak bayar, susah kan. Jadi kita jangan belajar untuk tidak menyusahkan sahabat-sahabat. Itulah kita panggil kawan yang tulen, sahabat sejati. Paling kurang waktu kita mati ni sahabat sejati ni dia datang ziarah kita punya tempat makam, tempat kita mati tu. Dia datang ziarah, dia uruskan jenazah kita, dia doakan kita, ya Allah, wahai Tuhan, maafkanlah kalau sahabat saya ni ada salah ya Allah. Dia doakan untuk sahabat dia walaupun kawan dia dah meninggal dunia. Sahabat yang sejati lagi, Nabi kata apa? Dalam agama kami, sahabat yang sejati bukan sekadar sahabat tu meninggal dia pergi datang ziarah. Esok sahabat tu dia ada anak, dia ada isteri kan? Anak tu dia jaga elok-elok. Kalau dia tak boleh jaga, dia hantar ke asrama anak yatim. Isteri dia dikahwini. Itu lain pula lah ceritanya. Wallahu a'lam. Terima kasih soalan, bagus. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya buka satu soalan lagi. Sebab apa Ustaz? Susah nak jumpa Ustaz dari Ipoh. Jadi inilah peluang keemasan untuk mereka kalau ada persoalan lah. Ya, betul. Jadi untuk satu lagi soalan kalau ada. Kalau ada lah. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cara kita nak istiqamah di dalam beribadat lepas habis puasa kan? Ya. Lepas tu beraya macam itu, lepas tu bila nak start balik solat malam lah, tahajud tu semua sangat mencabar. Betul. Baik. Bagus soalan berkaitan dengan istiqamah. Ringkas je. Tapi dengar baik-baik. Okey, dengar baik-baik. Istiqamah ni maksud dia apa? Asal perkataan qama. Qama ni maksud dirikan. Istiqamah ni maksudnya kalau jumpa perkataan istiqamah, istighfar, maksud dia apa? Berusaha. Maksudnya bangunkan. Istighfar maksudnya berusaha untuk memohon ampun. Kalau istiqamah berusaha untuk membangunkan. Daripada benda tu tak ada, kita bangunkan. Jadi memang kita dah terbiasa di dalam bulan Ramadan ni dengan amal-amal ni tadi. Bila kita keluar daripada bulan Ramadan, cabaran ni kita nak bangunkan balik amalan tu tadi. Sebab tu di antara amalan yang Nabi istiqamah sungguh-sungguh adalah solat sebelum subuh. Nabi tak pernah tinggal. Sebab apa? Orang Islam diajarkan dengan satu minda. Pagi-pagi lagi diajarkan tentang minda menguasai dunia dan seisi dunia. Sebab kelebihan orang yang solat sunat sebelum subuh apa dia? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Seolah-olah amalan tu tadi mengajar kita untuk membina kekuasaan, kuasai dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi tak pernah tinggal. Sejak tu Nabi tak pernah tinggal. Dan cuba bayangkan, setelah amalan yang Nabi lakukan tu, setiap hari Nabi mencabar dirinya dan para sahabat untuk menguasai Madinah, kuasai wilayah-wilayah yang lain, pertahankan wilayah yang ada. Dan sayang negeri kita, sayang negara kita. Mana ada negara yang sehebat negara kita? Masyarakat majmuk, Melayu ada, Cina ada, India ada. Kita ni satu negara yang luar biasa tau. Sehingga kan orang-orang di luar sana, dia orang tak boleh nak fikir macam mana kita boleh hidup dalam keadaan harmoni dengan tiga bangsa ni. Hebat. Sebab kita pertahankan. Kita pertahankan. Kita kuasai sama-sama. Kita nikmati sama-sama kan. Ini benda yang kita belajarkan. Jadi istiqamah tu maksudnya apa? Belajar untuk berusaha untuk menghidupkan amalan tu tadi. Jadi untuk memastikan ia berterusan, dia adalah beberapa kaedah yang dilakukan. Yang pertama, kita selalu meminta kawan yang baik tadi tu untuk pesan-pesan kat kita. Kau dah puasa sunat ke belum? Kau dah solat tahajud ke belum? Kita kena ada kawan. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kalau nak hidup seorang-seorang dalam kubur nanti, boleh. Memang kita akan hidup seorang-seorang dalam kubur. Tapi waktu kita hidup boleh berkawan ni, cari kawan yang baik untuk bagi semangat kat kita, nasihat kita. Nak puasa sunat, kena ada kawan. Daripada kecil lagi kita belajar berkawan dengan adik-beradik, dengan kawan kat sekolah. Jadi manfaatkan kawan-kawan ni tadi untuk membina amal-amal ni tadi setelah bulan Ramadan. Itu benda yang sangat penting. Kemudian kita kena selalu duduk dengan majlis-majlis para ulama. Di situ akan membantu semangat kita untuk
mendirikan amal-amal yang tadi. Kita bukan saja-saja buat amal tu tadi, tapi ada cerita di sebalik amal tu tadi. Kita kena tahu. Sebab hari ni kita tak tahu kelebihan tu tadi, sebab tu kita tak guna. Macam berapa ramai di kalangan kita yang guna iPhone? Hampir separuh dalam yang bersama dengan saya ni semua iPhone ni. Cuba angkat iPhone, tim iPhone ni. Oi subhanallah. Malu-malu nak angkat. Tahulah sekarang 16. Kan? Sebab apa kita rasa seronok pakai iPhone? Oh hebat, iPhone ni hebat. Kalau orang yang tak tahu, dia tak guna. Sebab kita tahulah kelebihan dia, kita guna. Kamera dia lawa, kan, sharp sebagainya, kan, skrin dia tak tahu nak kata apa. Oh hebat. Sebab tu kita akan guna. Tapi kalau kita tak tahu amalan tu, kegunaan dia untuk apa? Solat duha untuk apa Ustaz? Sebab tu sampai sekarang saya tak buat solat duha Ustaz. Sebab apa? Ialah untuk apa sebenarnya? Kan, bukan solat duha boleh dapat jodoh pun. Nampak. Dia anggap solat duha tu untuk jodoh. Tidak. Sebab apa saya tak buat istikharah? Berapa ramai kat sini hari ni je tak buat istikharah? Cuba angkat tangan. Sebab kita tak tahu. Seorang je angkat. Seorang angkat tu buat ke tak buat? Tak buat. Ke bukan semua ke tak buat? Istikharah ni penting. Setiap hari kena istikharah Nabi kata. Sebab apa? Setiap hari kita berhadapan dengan lebih daripada 2000 permasalahan dalam hidup. Dan 2000 masalah tu daripada bangun tidur, aku nak bangun pukul apa, sampailah saat lagi nak mandi pukul apa. Dah tentukan belum? Masalah tu. Kalau tak mandi busuk, kalau mandi nak mandi kat mana? Dia kena buat keputusan. Jadi 2000 masalah dalam hidup kita perlukan keputusan yang tepat. Lalu kalau kita buat istikharah, moga-moga Allah pandu buat. Dia bukan istikharah nak cari jodoh je. Jodoh yang betul. Bukan sekadar itu. Hidup ni nak perlu ada arah yang perlu kita tentukan dengan tepat. Lalu sebab tu kita perlukan istikharah tu tadi. Minta ilmu dan kekuatan qudrah daripada Allah untuk menentukan keputusan yang tepat dalam hidup. Wallahu a'lam. Jadi kena tahu amalan tu tadi. Sebab tu kena datang tempat saya belajar. Insya-Allah. Allahu a'lam. Mungkin lepas ni kau sahabat boleh buat boleh ziarah insya-Allah. Kami memang setiap bulan, ini satu benda yang luar biasa. Setiap bulan, setiap minggu kami lebih daripada 30 bas datang melawat tempat kami. 30 bas tak pernah miss. Alhamdulillah. Daripada seluruh Malaysia. Kita hanya buat program ijtima' ilmu, iaitu bercerita tentang persoalan-persoalan yang dalam hidup, agama dan sebagainya. Memang tuan-puan boleh follow dekat Facebook Datuk Ustaz Kazim. Di situ saya buat live, di situ kita war-warkan kita punya program dan sebagainya. Boleh belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu ni tadi. Luar biasanya dalam amalan-amalan Islam ni tadi, untuk membantu kita melihat sebenarnya apa yang dibawa oleh agama kita ni satu benda yang luar biasa. Misalnya contoh pengurusan jenazah. Salah habis. Tuan-puan kena dengar ni sungguh. Sebelum sama-sama mengantuk, saya pun mengantuk juga. Jauh saya tak tidur dari tadi kan. Cadang nak tidur tak sempat nak tidur. Kan? Contoh macam pengurusan jenazah. Kita anggap pengurusan jenazah ni biasa, tapi di Jepun dia orang ada masalah, iaitu nak menguruskan jenazah dengan baik ni dia orang tak tahu. Dia orang ada satu fenomena, iaitu kita panggil kodokushi. Kodokushi ni adalah satu fenomena, kalau orang tu dia mati, tak ada siapa nak urus jenazah dia. Sehingga kan pihak pemerintah menawarkan satu mayat diuruskan, diberikan duit kita bernilai 10,000. Tak payah kerja koop dah. Cuba dia cakap, macam gaji bos ni, 10,000 satu jenazah. Cukuplah tuan-puan duduk sana sebulan, urus jenazah, dalam 100, lepas tu balik boleh beli sebiji rumah, sebiji kereta. Dia orang tak tahu. Sehingga kan menteri, tuan-puan boleh tengok artikel 2018. Dia orang sampai satu tahap, dia orang kata apa? Pihak Menteri Kesihatan dia kata kita minta orang-orang tua, warga emas ni jangan datang ke hospital. Dia orang tak tahu nak uruskan orang-orang tua dan jenazah ni, tak tahu. Sehingga kan dia orang kata tak apa, duduk kat rumah, kalau boleh mati kat rumah pun tak apa. Tapi masalahnya bila dah mati kat rumah, tak ada siapa nak uruskan. Dah lebih sebulan dah membusuk dah mayat tu, baru orang sedar. Mungkin kita tahu, kita boleh tiru dari sudut kemajuan dan sebagainya. Dia orang ni hebat. Dia orang maju 10 kali ganda daripada kita. Nilai pekerjaan dia orang bekerja 10 kali ganda lebih cepat daripada kita. Hebat, memang semangat. Macam saya sebut tadi kan, kalau kita masuk office, kita mulakan dengan sembang. Dia orang tak, masuk office kerja terus. Sebab tu dia orang cepat ke depan 10 kali ganda dalam hidup. Tapi dalam pengurusan satu lagi, dalam satu bab, dia orang lemah. Jenazah mayat pun dia orang tak boleh. Tuan-puan buka artikel.
Dia orang tak tahu nak uruskan macam mana. Jadi sebab tu kita ni alhamdulillah, kita diajarkan orang Islam, mayat tu jangan diseksa. Dah lah dia meninggal, jangan diseksa. Dimandikan pula, dibersihkan perut dia, tekan dan sebagainya kan. Siapa bersedia nak jadi jenazah? Kita tolong tunjuk. Wallahu a'lam. Minta maaf. Okay, Wallahu a'lam. Betul tu kata Ustaz, katanya apa? Agama kita ni lengkap lah, sampaikan jenazah pun ada cara dia. Kalau tak, yang lain mungkin terfikir-fikir macam mana nak uruskan. Ya. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Nampaknya kita sudah tiba di penghujung majlis. Ingat dah buka puasa, ya Allah, baru pukul 1 banyak. Jangan sampai saya azan. Ya. Musafir boleh Jangan, buka. jangan. Saya tak nak buka. Saya kuat. Sabar. Masih alah setakat karipap. Kalau yang golek insya-Allah. Baiklah Ustaz, jadi kami semua yang hadir pada hari ini Alhamdulillah. seronok dengan apa ni pencerahan Ustaz. Al-Quran dapat, hadis dapat, sirah dapat, nyanyi dapat. Nyanyi dapat, apa lagi? Nombor telefon je tak. Sehingga kan ada saudara kita juga tanya Ya, soalan, ya, nak katanya seronok dengan apa, tahniah juga pada penganjur yang adakan program yang bagi saya sangat baguslah. Ya, baik. Alhamdulillah. Jemput pula daripada Ipoh. Ini Habis rakam biasa. ke? Rakam ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Viral kan. Jadi terima kasih banyak Ustaz ya, segala Sama-sama. ilmu yang telah Kurang lebih saya mohon maaf. Terima Ya. kasih tuan pengurus besar kita, Tuan Azman, atas kesudian tunggu sampai habis. Saya segan. Orang besar di depan saya segan. Takut rambut dia tu yang takut berdebar. Takut je gaya-gaya Castello ni kan berdebar sikit. Alhamdulillah, subhanallah baik. kalau nak sembang banyak, saya teringat Azri Walter. Orang cakap, orang macam ni lah yang menyebabkan kedai-kedai gunting bungkus. Tak ada rambut. Dia cakap apa? Dia balas. Salah. Orang yang macam ni lah yang menguntungkan kedai gunting rambut. Lalu bagus Cik Abdul Rahman. Menguntungkan kedai ekonomi gunting rambut. Panjang ni kalau nak sembang lebih. Baiklah, jadi insya-Allah Ustaz, semoga lepas ni kita ada rezeki dapat bertemu lagi, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pun serahkan kepada tuan pengacara untuk kendalikan seterusnya. Ya, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.